Salam sejahtera kepada Dr. Matnur dan rakan-rakan yang menonton. Video ini merupakan pembentangan kami untuk proyek gamifikasi. Dalam video ini, kami akan menerangkan penulisan mengenai proyek yang telah kami laksanakan. Kumpulan kami seramai 4 orang, yaitu Ellery Erika, Asila, Bibiana, dan saya sendiri, Nastura. Masuk kepada bahagian pengenalan, gamifikasi merupakan satu kaedah pengajaran yang melibatkan unsur permainan ke dalam pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat dan motivasi dalam kalangan pelajar supaya melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Pada masa kini, gamifikasi adalah antara kaedah pengajaran yang sering digunakan dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran disebabkan wujudnya unsur keseronokan dalam pelaksanaannya. Unsur ini adalah antara faktor yang menggalakkan kepada peningkatan tumpuan dan perhatian pelajar dalam pembelajaran di dalam kelas. Secara khususnya, gamifikasi mempunyai dua jenis pendekatan dalam pendidikan, yaitu permainan digital dan permainan non-digital. Pendekatan permainan digital ini melibatkan elemen-elemen gamifikasi, yaitu mekanik dan dinamik, yang merangsang keseronokan pelajar dalam kaedah tersebut. Dalam penulisan ini, kami memilih jenis pendekatan permainan digital, di mana ia melibatkan platform teknologi seperti perisian atau aplikasi yang digunakan dalam pendidikan. Oleh itu, dalam proyek ini kami menggunakan website WordWall dan memilih Appland Game sebagai platform permainan digital yang diaplikasikan dalam mengatasi isu atau masalah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih, yaitu masalah kurang minat dan tumpuan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah. Hal ini karena menurut Sarmila et al. 2017, secara umumnya mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang seringkali mendapat tanggapan daripada golongan pelajar sebagai mata pelajaran yang sangat membosankan, disebabkan gaya pengajarannya yang melibatkan kronologi dan fakta peristiwa penting yang perlu dihafal oleh pelajar. Walau bagaimanapun, isu dan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut akan dijelaskan dan dibentangkan dengan lebih lanjut oleh rakan saya, Bibiana. Terdapat 5 lagi subtopik penting yang akan dibentangkan, yaitu: pertama, cadangan strategi gamifikasi untuk mengatasi masalah; kedua, prosedur proyek gamifikasi; ketiga, elemen-elemen permainan dalam proyek gamifikasi; keempat, penilaian keberkesanan; kelima, impak proyek gamifikasi; dan yang terakhir adalah kesimpulan. Itu sahaja dari saya, sekian dan terima kasih. Seperti yang kita ketahui, sejarah merupakan salah satu mata pelajaran teras wajib lulus di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menurut Syarifah Aini Jaafar dan Arbayah Muhammad Noor, dasar satu sistem yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara selepas merdeka meliputi pelajaran sejarah menunjukkan mata pelajaran ini begitu penting sebagai alat penyatuan masyarakat, bangsa dan negara. Masalah yang dihadapi oleh pelajar ialah pelajar lemah dalam memahami dan menghafal fakta-fakta pembelajaran. Menurut Anwar Ahmad dan Nelson Jinggan, proses pembelajaran mata pelajaran sejarah seharusnya menggunakan pelbagai strategi pengajaran supaya pelajar dapat memahami dan menguasai pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Pelajar mengalami kesukaran mengingati fakta-fakta sejarah merupakan faktor memicu kegagalan pelajar dalam peperiksaan. Hal ini terjadi kerana pelajar kurang mendapat pendedahan teknik belajar yang berkesan dan sistematik. Seterusnya, pelajar menganggap mata pelajaran sejarah ini membosankan. Berdasarkan analisis dari Muhammad Faris Saleh dan Saedah Siraj, pelajar menganggap mata pelajaran sejarah membosankan kerana ia masih berpusatkan guru dan pelajar masih lagi diminta untuk menghafal dan meramal topik-topik tertentu tanpa menganalisis kehendak soalan. Majoriti pelajar mempunyai perspektif negatif terhadap mata pelajaran sejarah dengan beranggapan bahawa mata pelajaran ini membosankan sehingga para pelajar kurang meminati mata pelajaran ini. Akibatnya, majoriti pelajar menjadi kurang menumpukan perhatian ketika pembelajaran mata pelajaran sejarah dan menganggap remeh mata pelajaran ini. Kekurangan pendedahan guru dengan amalan pedagogi juga menjadi isu dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah. Menurut Syarifah Aini Jaafar dan Arbayah Muhammad Noor, terdapat jumlah peratusan yang besar dalam kalangan guru sejarah di sekolah yang tidak mempunyai latihan ikhtisas dalam bidang berkenaan, dan ini menyebabkan guru yang mengajar mata pelajaran sejarah kurang mempunyai pengetahuan daripada aspek pedagogi.
Kebanyakan guru mengajar mata pelajaran sejarah masa kini masih melakukan pendekatan tradisional, iaitu dengan menggunakan buku teks. Hal ini telah menjadikan mata pelajaran sejarah bersifat stereotip dan fakta. Impaknya membuat pelajar kurang daya kreatif dan imajinatif dalam mengikuti mata pelajaran ini. Oleh itu, kaedah gamifikasi digunakan untuk mengatasi isu pembelajaran dan pengajaran melalui permainan digital. Okey, dalam bahagian ini, kami akan membincangkan cadangan strategi gamifikasi untuk masalah yang berlaku seperti yang telah dinyatakan oleh rakan saya sebelum ini. Untuk mengatasi masalah pendidikan sejarah, kami menggunakan aplikasi web WordWall. WordWall ini merupakan satu aplikasi web yang menyediakan pelbagai jenis template untuk sesiapa sahaja, terutamanya kepada golongan pendidik untuk menyediakan suatu permainan ringkas sebagai aktiviti pembelajaran. Dalam aplikasi ini, kami memilih satu template permainan iaitu Airplane yang secara ringkasnya meminta pemain untuk mengemudikan kapal terbang. Untuk menerapkan pendidikan di dalam permainan ini, kami menyediakan 10 soalan untuk dijawab oleh pelajar. Permainan Airplane dicipta dalam laman sesawang WordWall.net. Pengguna perlu sign up terlebih dahulu sebelum mencipta permainan ini. Beberapa langkah untuk penciptaan permainan ini. Langkah pertama ialah klik bahagian template Airplane untuk mula mencipta permainan. Langkah kedua, letak tajuk utama bagi soalan-soalan yang terlibat dalam permainan ini di ruangan yang disediakan. Langkah ketiga, bina 10 soalan tentang zaman prasejarah dan pilihan jawabannya. Tentukan jawaban yang tepat dengan menetapkan tanda betul. Langkah keempat, setelah selesai membina 10 soalan, klik bahagian Done. Langkah kelima, tetapkan masa permainan. Masa bermain yang dipilih ialah selama 10 minit dan kiraan masa adalah secara countdown. Lives diberikan kepada setiap pemain, iaitu sebanyak 3 lives sahaja. Kelajuan permainan pula ditetapkan pada tahap 1. Soalan-soalan ditetapkan kepada shuffle question order dan jawapan akan dipaparkan pada akhir permainan. Kemudian, klik bahagian Apply to this game. Langkah keenam, tetapkan bahagian leaderboard. Permainan ini akan memaparkan pemain top 10 dan nama yang mempunyai markah terbaik akan ditunjukkan dalam leaderboard. Kedudukan dalam leaderboard akan disimpan selama seminggu. Selepas itu, klik Apply to this game. Langkah ke-7, setelah selesai mencipta permainan, permainan ini boleh dikongsikan sama ada kepada pelajar atau guru lain. Tetapi dalam permainan yang kami cipta ini, kami akan kongsikan kepada pelajar. Setelah itu, klik bahagian Save Assignment. Langkah yang ke-8, nama pelajar, deadline, dan akhir permainan yaitu Show Answers, Leaderboard, dan Start the Game ditentukan sebelum permainan ini dikongsikan. Setelah itu, klik Start. Langkah terakhir yaitu link untuk permainan ini akan dikongsikan kepada pelajar melalui email secara copy and paste link tersebut di mana-mana platform guru dan pelajar, contohnya grup WhatsApp. Cara bermain permainan Airplane. Pelajar perlu letakkan nama sebelum bermain. Arahan atau cara bermain ditunjukkan di awal permainan. Pemain perlu sentuh skrin telepon atau menggunakan laptop keyboard atau mouse untuk menggerakkan kapal kepada jawapan yang tepat. Pemain perlu elakkan jawaban yang salah. Di sebelah kiri bahagian atas dipaparkan masa menjawab semua soalan, yaitu 10 menit. Manakala di sebelah kanan bahagian atas pula terdapat 3 lives pemain. Nombor 1 yang kelihatan di sebelah lives itu merupakan jumlah soalan yang dapat dijawab dengan tepat. Awan yang dipaparkan dalam skrin permainan tersebut merupakan pilihan jawapan. Gerakan kapal tersebut ke arah awan untuk memilih jawapan yang tepat. Jika pemain memilih jawapan yang salah, lives akan berkurang secara otomatis.
Sekiranya kesemua lives itu lenyap, maka pemain terpaksa bermain semula. Demikian juga jika pemain kehabisan masa untuk menjawab semua 10 soalan, maka pemain terpaksa bermain semula dari awal. Setelah permainan selesai, markah pemain dan masa yang diambil untuk menjawab semua soalan akan terpapar. Pemain boleh menyemak kedudukannya dalam leaderboard. Jawaban yang diberikan oleh setiap pemain sepanjang permainan ditunjukkan di bahagian Show Answers. Apa yang dapat dilihat di dalam projek gamifikasi ini, kami menggunakan sistem mata, item maya dan papan pendahulu. Dalam konsep asas pembinaan satu permainan gamifikasi, terdapat dua perkara yang perlu adalah dalam permainan, iaitu elemen dalam mekanik dan juga elemen dalam dinamik. Dalam permainan ini, kami menggunakan 3 elemen daripada elemen mekanik seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Yang pertama, sistem mata. Untuk sistem mata ini, kami gunakan setiap soalan sebagai satu mata, di mana sekiranya pemain dapat menjawab satu soalan yang diberikan, mereka akan mendapat satu mata. Dan sekiranya mereka tidak dapat menjawab soalan dengan betul, mereka akan kehilangan satu nyawa atau lives. Lives ni yang ada 3 nyawa, setiap permainan akan ada 3 nyawa. Dan mereka tidak akan dapat berpindah ke soalan seterusnya. Jadi diorang akan stuck dekat permainan tu sampailah diorang dapat jawab. Dan untuk papan pendahulu atau leaderboard, setiap nama pemain akan dicatatkan di dalam papan tersebut dengan markah, dengan masa mereka bermain. Masa yang kami tetapkan untuk permainan ini adalah 10 minit. Dan dalam tempoh ini, pelajar dikehendaki untuk mengemudikan kapal di samping mencari jawapan yang betul untuk setiap soalan. Maksudnya, kalau pelajar hanya dapat jawab 2 soalan saja, sampailah 10 minit tu, 10 minit tu diorang dapat 2 sahaja mata. Okey, permainan ini dia berkonsepkan permainan time pressure, iaitu pemain perlu mengejar masa untuk menjawab soalan. Okay, kita dapat lihat permainan ini adalah jenis permainan yang mempunyai goal untuk dicapai, dan di akhir permainan ini pemain akan mendapat keputusan berdasarkan markah yang dikumpul mengikut masa yang ditetapkan. Semua keputusan mereka itu akan dipaparkan di dalam leaderboard. Maksudnya di sini, kalau diorang dapat contoh 10 soalan, diorang dapat jawab 10 dalam masa yang ditetapkan, atau lagi cepat diorang akan dapat top 1. Seterusnya yang lambat sikit contohnya akan dapat top 2. Seterusnya lagi dapat top 3. Kami senaraikan dalam leaderboard tu hanya top 10 sahaja. Pelajar boleh ulang, pemain boleh ulang untuk bermain game ini sehingga mereka dapat capai top 1. Tetapi kalau banyak-banyak main tu pun, markah yang tertinggi itu sahaja yang akan dimasukkan di dalam leaderboard, dan itu akan menjadi markah terakhir diorang. Dalam permainan ini akan dinilai masa mereka bermain dan juga markah yang mereka kumpul. Jadi macam itulah cara untuk kita tahu siapa pemenang atau macam mana diorang dinilai. Penilaian terhadap keberkesanan pendekatan permainan digital yang kami aplikasikan ini, kami telah menjalankan suatu tinjauan ringkas mengaplikasikan permainan ini kepada 5 orang responden yang terdiri daripada golongan umur 13 tahun hingga 16 tahun. Pelaksanaan projek gamifikasi ini telah mendapat beberapa maklum balas atau refleksi daripada responden yang telah kami gunakan sebagai kayu ukur dalam menilai keberkesanan pendekatan gamifikasi untuk mengatasi isu pengajaran dan pembelajaran yang telah kami pilih. Dalam platform permainan ini, kami telah menggunakan satu set soalan objektif yang mengandungi 10 item soalan daripada mata pelajaran sejarah tingkatan 1 dalam bab 3 yang bertajuk Zaman Prasejarah di Malaysia. Secara keseluruhannya, responden menyatakan bahawa Airplane Game ini sangat menyeronokkan kerana terdapat beberapa unsur atau elemen gamifikasi yang merangsang keseronokan tersebut semasa mereka memainkan permainan ini. Antaranya ialah cabaran, maklum balas, peraturan dan tindakan emosi yang terdapat dalam permainan kami ini. Berikut merupakan beberapa refleksi yang telah diberikan oleh responden-responden tersebut. Hal ini kerana kelajuan airplane yang berubah daripada perlahan kepada laju mengikut peralihan soalan yang diberikan dalam permainan. Cabaran ini menyebabkan responden terangsang untuk lebih peka dalam mendapatkan jawapan yang tepat bagi soalan yang diberikan.
Responden juga menyatakan bahawa apabila mereka selalu mengulangi permainan ini, mereka dapat menghafal dan mengingati jawapan yang tepat untuk setiap soalan yang diberikan. Keadaan ini kerana responden boleh melihat setiap mata yang diperolehi bagi setiap soalan yang telah dijawab dan sejarah permainan mereka sebelum itu melalui leaderboard. Peraturan permainan ini juga menyebabkan wujudnya tindakan emosi responden apabila tidak mampu melepasi soalan-soalan tersebut dengan baik. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang membolehkan responden lebih mudah mengingati soalan-soalan dan jawapan yang lebih tepat secara kekal. Berdasarkan daripada maklum balas dan refleksi yang diberikan oleh responden, kami merumuskan bahawa pendekatan permainan digital menggunakan website WordWall dengan platform Appland Games ini menunjukkan satu keberkesanan yang tinggi untuk mengatasi isu atau masalah kurang minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah di dalam bilik darjah. Pendekatan yang digunakan ini bukan sahaja meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran sejarah, tetapi secara tidak langsung dapat mendedahkan pelajar kepada penggunaan teknologi, seterusnya meningkatkan kemahiran mereka dalam menggunakan platform teknologi sebagai pengetahuan baru. Pendekatan yang kami gunakan ini dapat melibatkan kemahiran daya penyelesaian masalah terhadap fakta-fakta mata pelajaran sejarah yang telah digunakan dalam permainan ini. Refleksi yang diberikan oleh responden juga menunjukkan bahawa pendekatan yang digunakan ini mampu memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada pelajar. Keberkesanan yang dinilai daripada pelaksanaan projek gamifikasi ini boleh dikaitkan dengan teori pembelajaran pelaziman klasik Ivan Pavlov, di mana tokoh ini telah menjalankan suatu kajian ke atas seekor anjing. Ivan Pavlov menyatakan bahawa penguasaan merujuk kepada perubahan tingkah laku dalam mempelajari gerak balas yang berlaku berdasarkan rangsangan yang telah diberikan secara berperingkat. Menurut Ivan Pavlov, semakin kerap anjing tersebut mencuba, semakin kukuh penguasaannya terhadap gerak balas yang diberikan. Keadaan ini boleh disamakan dengan responden apabila mereka mampu menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan baik setelah melalui pengulangan terhadap permainan tersebut. Kegagalan yang dihadapi oleh responden menyebabkan wujudnya perubahan tingkah laku dalam kalangan responden untuk lebih berusaha menghadapi cabaran dalam permainan ini. Contohnya, responden mampu mengingati dan menghafal fakta atau jawapan yang tepat daripada permainan ini. Sekiranya platform ini diaplikasikan dalam pengajaran nyata, maka pelajar mampu mempelajari sejarah dengan mudah dan seronok. Impak projek gamifikasi yaitu permainan Appland. Terdapat dua impak projek gamifikasi yaitu secara positif dan negatif. Impak positif yang boleh dilihat ialah pertama meningkatkan tumpuan visual dan grafik permainan atau bersifat permainan video yang terkandung dalam permainan ini memberi tarikan kepada pemain. Peningkatan kelajuan pergerakan kapal dalam permainan ini membuatkan pelajar untuk cuba memberikan tumpuan agar kapal tersebut tidak melanggar awan yang mengandungi jawaban yang salah. Impak positif kedua ialah persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Pengajaran dan pembelajaran yang efektif mendorong kepada pembentukan motivasi pelajar dalam pembelajaran mereka. Secara langsungnya akan menimbulkan minat belajar untuk mempelajari subjek sejarah. Impak positif yang ketiga ialah mendorong penglibatan aktif pelajar. Belajar melibatkan diri dalam permainan ini karena guru dapat mengesan penyertaan setiap pelajar. Di samping itu, persaingan yang wujud di antara pelajar untuk memasuki senarai top 10 dalam leaderboard mendorong mereka untuk turut melibatkan diri dalam permainan Appland. Impak negatif dalam projek gamifikasi yang pertama ialah ketagihan permainan digital. Permainan digital cenderung menimbulkan ketagihan terhadap pelajar untuk bermain dalam permainan digital secara berterusan. Keadaan ini berupaya merangsang pelajar untuk terus melayan keinginan bermain, sehingga pengurusan waktu untuk aktiviti berfaedah diabaikan. Impak negatif yang kedua ialah mengurangkan perilaku atau interaksi sosial.
keasyikan terhadap telepon bimbit alik terutamanya akan mewujudkan jurang sosial di antara setiap pelajar karena aktiviti sosial secara fisikal semakin berkurang dilakukan. Penglibatan pelajar secara fisikal untuk berinteraksi antara sesama tidak lagi aktif. Kesimpulan daripada perbincangan kami hari ini, pelaksanaan konsep gamifikasi dalam pelajaran terutamanya dalam kalangan pelajar di semua peringkat akademik amatlah digalakkan kerana generasi ini lebih mudah menerima perubahan dari aspek inovasi. Permasalahan dalam pendidikan seperti yang telah kami bincangkan iaitu pendidikan sejarah seharusnya mendapat perubahan dalam mempelbagaikan teknik dan kaedah pengajaran. Hal ini kerana pelajar perlu mendapatkan kepelbagaian dalam pendidikan agar mereka terhindar dari kebosanan dan kurang minat dalam mata pelajaran di kelas, terutamanya dalam mata pelajaran sejarah. Pemerkasaan penggunaan gamifikasi dalam kalangan pelajar ini, pendidik perlu selangkah ke hadapan dalam memilih jenis permainan, elemen dan mengaplikasikan bahan kandungan ke dalam konteks pendidikan dalam memastikan penyampaian mata pelajaran lebih berkesan. Sekiranya gamifikasi dalam pendidikan dapat dilaksanakan dengan teliti, ia akan menjadi satu strategi yang kuat dalam meningkatkan program pendidikan negara sekaligus mencapai objektif pembelajaran dengan mempengaruhi tingkah laku pelajar dalam persekitaran proses pengajaran dan pembelajaran. Ini dapat menyedarkan pendidik bahawa gamifikasi dalam pendidikan mempunyai unsur idea dan inovasi yang sangat menarik dalam usaha memartabatkan strategi pendidikan. Penggunaan gamifikasi dalam pendidikan oleh pelajar juga perlu mendapat pantauan dari pihak sepatutnya seperti guru-guru dan ibu bapa kerana masih banyak impak negatif yang dapat diterima oleh pelajar sekiranya berlaku kebebasan sepenuhnya kepada pelajar untuk menggunakan aplikasi atau permainan yang menggunakan barangan elektronik. Namun yang demikian, sekiranya pelajar mendapat pantauan yang baik, mereka dapat menggunakan dan mengaplikasikan gamifikasi dalam pendidikan ini dengan betul. Apabila pengajaran menggunakan gamifikasi ini diambil positif oleh masyarakat, penyelesaian masalah akan mudah dicapai. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton video ini.